Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, menerangkan kepada manusia tentang alam yang lain daripada manusia, sama ada yang ghaib atau yang tidak dapat dikesan oleh panca indera mereka, seperti malaikat, jin dan syaitan, atau yang dapat dikesan sama ada di langit atau di bumi, sama ada yang mempunyai hubungan dengan keperluan manusia, maka dijelaskan halal dan haram, memberi manfaat atau mudarat. Kesemua itu mempunyai peranan masing-masing dan menjadi bukti kebesaran dan pemerintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyampaikan Islam kepada cara yang layak dengan fitrah manusia, melalui peringkat dan proses yang diilhamkan kepadanya oleh Allah. Ilham tersebut menjadi sebahagian daripada wahyu kepada setiap Nabi alaihi salam. Yang kelima ialah memberitahu perkara yang manusia tak tahu daripada alam ghaib, alam yang tak dapat dilihat, sama ada yang tak dapat dilihat langsung, alam malaikat, jin dan syaitan. Manusia tak nampak, yang disebut dengan makhluk halus yang tak dapat dilihat. Maka diberitahu di sana ada hamba-hamba Allah di kalangan malaikat-malaikat Allah yang dinamakan malaikat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali durhaka kerana Allah. Apa saja Allah Ta'ala suruh, mereka buat. Apa saja disuruh, mereka melakukan. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak lelaki dan tidak perempuan. Kejadian mereka semula jadi taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji bertasbih dan menjalankan tugas-tugas yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusan nak cari makan, tak ada urusan lain, iaitulah makhluk malaikat, merupakan bala tentera Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita beriman dengan adanya. Mereka berada di alam langit dan berhubung dengan alam bumi. Kita mesti percaya, ditugaskan untuk berhubung dengan manusia dengan cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya dan kita menghormati keadaan malaikat-malaikat ini. Kena hormat, mereka makhluk yang sangat mulia. Oleh kerana itu Allah Ta'ala uji, di antaranya ialah Allah Ta'ala bukan saja menciptakan Adam dengan tidak ada ayah dan ibu di hadapan malaikat. Allah menciptakan Hawa dengan tidak ada ibunya daripada Nabi Adam. Dari rusuk Nabi Adam diciptakan Hawa alaihissalam. Dan Allah Ta'ala ciptakan Maryam daripada ibu yang tidak ada ayahnya. Ditugaskan malaikat Jibril untuk menemui Maryam, untuk dimasukkan benih dalam Maryam. Jibril datang dengan rupa manusia untuk dapat dilihat. Rupa manusia, malaikat ni dak lelaki dak puang, macam mana nak berzina? Nak berzina macam mana? Malaikat makhluk yang sangat mulia, kita kena faham. Sepatutnya orang-orang Kristian reti lah. Sebab orang Kristian ni buat tak reti, seleweng, ditipu oleh orang Yahudi. Siti Maryam seorang perempuan yang soleh, yang bersih, yang dinazarkan oleh ibunya untuk diletakkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menguji kaum Bani Israel dengan mencipta Isa alaihi salam dengan firman-Nya kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah bila cipta, Allah Ta'ala kata jadi, jadi. Maka jadilah Nabi Isa alaihi salam untuk menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi SAW dalam surah Quran. Beberapa surah Quran mengisahkan perkara ini, yang wajib kita beriman kepadanya untuk menyatakan adanya makhluk gaib, makhluk malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makhluk jin yang mukallaf macam manusia juga berada di atas muka bumi dengan tugas-tugas di atas muka bumi, taat kepada Allah, diuji dengan beriman ataupun kafir, baik ataupun jahat. Itu makhluk jin. Dan di sana ada pula dosa dan pahala. Dosa dan pahala adalah perkara gaib yang kita tak nampak. Setiap amalan yang baik dia beri pahala, amalan yang jahat dia beri dosa. Tak nampak dosa pahala ni, benda yang gaib. Akan ditunjukkan pada hari kiamat nanti, yang kita mesti beriman kepadanya. Ini tugas Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan memberitahu manusia, terutamanya di akhir zaman yang sangat mencabar. Manusia yang punya ilmu yang diberi oleh Allah, dengan sedikit ilmu mencipta berbagai-bagai alat teropong untuk tengok kuman yang halus. Malaikat tak nampak dengan teropong, jin tak nampak dengan teropong. Mereka percaya ke tidak? Ada kalangan mereka percaya benda yang diteropong saja, yang tak dapat teropong tak percaya. Padahal dalam diri mereka banyak benda-benda yang Tuhan jadi mereka tak boleh teropong. Nyawa, roh, mereka tak boleh nak kesan. Ini gaib yang Tuhan jadikan pada diri mereka. Sepatutnya mereka beriman dan percaya. Begitulah dosa dan pahala perkara yang kita tak nampak. Di antaranya ialah yang digunakan oleh manusia, tenaga elektrik. Nampak ke elektrik? Tak nampak elektrik. Tenaga elektrik kita tak nampak, tetapi ada daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afara'aytum an-nara allati turun antum ansha'tum sajata am nahnul munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Tuhan sebut, adakah kamu tidak melihat api yang kamu bernyala dengannya, yang menunjukkan jalan-jalan, menunjukkan isyarat berbagai perkara? Adakah kamu yang menciptanya atau aku yang menciptanya? Dan kamu ambil daripadanya tenaga-tenaga sebagai harta kepada kamu. Mata'an lil muqwin, harta bagi mereka yang menggunakan sebagai tenaga. Disebut dalam Quran. Hari ini kita melihat orang jual elektrik dapat ribu-ribu juta, jual ke seluruh dunia. Tenaga-tenaga yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang gaib yang kita tak dapat lihat, tak dapat lihat. Tetapi ada tanda-tanda adanya. Tanda-tanda adanya, kipas berpusing, lampu nyala, pembesar suara bunyi kuat. Nak tahu juga ambil pisau belah wayar jamuh dengan tangan, mati mati pada muka. Tak percaya. Itu benda yang dapat dikesan, termasuklah halal dan haram daripada makanan-makanan yang digunakan. Pohon kayu yang ada di atas muka bumi, binatang-binatang yang ada di atas muka bumi, sama ada di daratan ataupun di lautan, ada halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Yang halal itu baik, yang haram itu tidak baik. Ikutlah perintah-perintah Allah, mengikut apa yang diberitahu oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah mengutuskan Rasul dengan wahyu, ayat yang dibaca, dan dengan ilham. Ilham ni bukan dengan wahyu, ilham. Ilham ni Tuhan beri juga pada manusia yang lain. Tetapi bagaimana nak tahu ilham? Ilham ataupun bisikan syaitan? Tengok kepada Quran dan hadis. Quran yang memandunya. Kalau yang diberi itu tepat dengan Quran, itu ilham daripada Allah Ta'ala. Kalau yang diilhamkan itu bercanggah dengan Quran, itu bisikan iblis, bisikan syaitan. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kalau bercanggah dengan nas, tak boleh pakai. Umpamanya ada orang dapat ilham esok raya,
13 hari puasa raya dah. Malaikat beri ilham. Ada kononnya beri ilham ke dia. Mimpi suruh raya esok. Tak boleh pakar. Tak ada bercanggah. Kerana Nabi kata sumu li ru'yati wa abtilu li ru'yati. Puasa dengan tengok anak bulan. Raya dengan tengok anak bulan. Nak pakai ilham. Itu syaitan ilham. Tak boleh pakar. Bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis. Bercanggah dengan hadis Nabi. Ilham suruh bunuh orang. Itu bukan ilham, tu syaitan. Ini dia. Adapun Nabi-Nabi mempunyai kekebalan. Nabi kekebalan ruh. Syaitan tak boleh masuk dalam akal. Nabi dipelihara oleh Allah Ta'ala. Termasuk Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini, dia tidur pun akal dia jaga. Bukan macam kita. Kita kalau dalam tidur jawab dia habislah, hilang segala-galanya. Hilang. Akal tak ada lagi kalau tidur. Dan sebab itu mereka yang tidur tidak mukallaf. Orang yang tidur ni tak mukallaf. Tertidur sehingga habis waktu semayang, Allah Ta'ala tak letak dosa kerana dia tidak mukallaf dengan sebab tidur itu. Ini kena sedar. Nabi tidur pun Tuhan beri ingatan pada dia. Berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Lupa lain. Nabi dia lupa juga. Dengan sebab itu mimpi Rasul adalah wahyu daripada Allah, ilham daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dakwah secara sir, secara sulit. Bila Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, maka Nabi menyampaikan Islam secara bersembunyi. Tak boleh terbuka lagi. Tak boleh panggil orang ceramah lalu. Tak boleh. Kalau ceramah lalu jawab dia kena taguh lalu. Tak boleh. Maka Allah Ta'ala ilhamkan pada Nabi dengan cara senyap-senyap. Rasulullah SAW memulakan dakwahnya dengan cara yang tidak terbuka, menyeru manusia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan syirik yang menjadi asas pertama kepada seluruh ajaran Islam yang sempurna itu. Sesungguhnya itulah muqaddimah pendahuluan yang menasabah dan bijaksana dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang ta'assub dengan syirik dan keberhalaan, agar tidaklah mengejutkan mereka sehingga menjadi lebih melulu ketika berhadapan dengan dakwah. Dakwah yang pertama mengajak pada la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Makna Tuhan ni ialah yang disembah, yang diabdikan diri kepadanya, yang disembah pada masa mengerjakan ibadat, yang disembah dalam kehidupan kita, makan pakar kita, seluruh kehidupan kita mesti tunduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak boleh menyembah berhala, tak boleh sembah malaikat, tak boleh sembah jin, tak boleh sembah sama manusia, tak boleh sembah binatang, dan tidak boleh mengadakan peraturan-peraturan sendiri dalam perkara halal dan haram yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh memerintah negara mengikut sendiri, ada arahan Allah Ta'ala tak ikut arahan Allah Ta'ala. Itu tidak boleh. Ini asas kepada Islam, mengabdikan diri kepada Allah, menolak syirik, menolak yang lain daripada Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada segala perkara yang menjadi milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sembah tokohnya, tak boleh. Termasuklah hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW memulakan dakwah dengan orang-orang yang paling akrab di kalangan keluarga dan sahabat-sahabat lama yang menghormati pribadi Rasulullah SAW sejak awal-awal lagi. Dakwah dimulakan dengan orang yang paling dekat dengan Nabi, yang paling hampir dengan Nabi, yang kenal Nabi secara dekat, keluarga dia dan kawan-kawan yang paling dekat, yang tahu perangai dia, yang tahu kehidupan dia. Yang pertama beriman dengannya ialah isterinya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha.
Orang yang pertama masuk Islam ialah isteri dia Khadijah. Yang pertama sekali masuk Islam. Orang puan dulu masuk Islam, isteri dia. Yang pertama sekali beriman ialah isterinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dialah menjadi orang yang pertama percayakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama. Peranannya sebagai isteri yang setia di samping Nabi ketika dakwah menghadapi tekanan yang memuncak. Menjadi isteri bukan saja tidur bersama, bahkan berjuang bersama. Menghadapi penderitaan, tekanan dan penindasan kaumnya sudah menjadi aktibar betapa peranan muslimat di rumah dalam menegakkan kalimah Allah. Muslimat sangat penting dalam menegakkan kalimah Allah. Rasulullah SAW tidak pernah mendengar kata-kata dan tindak tanduk yang melemahkan semangat dirinya. Tak pernah Nabi dengar kata-kata yang melemahkan semangat dirinya. Khadijah radhiyallahu anha menjadi pembantu yang setia dengan harta dan jiwa raganya, memikul amanah yang berat sehingga menjadi ringan serta menetapkan hati yang sentiasa digoncang oleh berbagai-bagai cabaran. Ini Khadijah radhiyallahu anha. Kita baca dalam kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub, bini dia kata, doa lah ke Tuhan, lama sangat sakit ni. Marah Nabi Ayub, halak bini dia. Halak bini dia. Aku sakit lama mana? Umur aku 60, 70. Tuhan beri pada aku sihat 60, 70 tahun. Aku sakit beberapa tahun saja. Tengok. Masa aku sakit dengan masa aku sihat, masa mana lama? Dia halaunya isterinya. Kerana kekuatan jiwa roh yang ada pada dia, semangat yang beriman kepada Allah, malu nak minta dengan Allah Ta'ala. Ini Nabi Ayub. Kita rapat tangga dia lah. Kita rapat tangga dia. Kita kadang-kadang sakit 2-3 hari, lupa hak sihat bertahun-tahun Tuhan beri pada kita. Ini sebagai contoh. Nabi Ayub halak isteri dia. Lepas Allah Ta'ala pulihkan sakit, isteri dia datang semula. Datang balik. Dan Allah Ta'ala suruh dia buat perkara-perkara untuk menghidup, menguatkan ruh isteri dia. Kisahnya terkenal. Khadijah ni tak timbul langsung. Tak timbul apa yang menyusahkan Nabi SAW. Tak ada. Wajahlah ia mendapat kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW, umirtu an ubashira Khadijata bi baitin min qasabin wala sakhabin fihi wala nasab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, aku diperintahkan supaya menyampaikan khabar gembira kepada Khadijah dengan kurniaan rumah dari mutiara yang diukir, yang tiada gangguan dan kepenatan lagi di dalamnya. Tuhan beritahu di alam dunia lagi. Tuhan beritahu ke Nabi, beritahu ke Khadijah, Tuhan sediakan untuk dia rumah dalam syurga daripada mutiara. Mutiara hak tengok dalam dunia ni besar keliking je, besar jari. Ini rumah daripada mutiara, dia sediakan oleh Allah pada Khadijah, hadiah. Kemudian beriman pada Ali bin Abi Talib. Yang kedua beriman ialah Sayyidina Ali. Ini orang kedua beriman, Ali bin Abi Talib. Adalah menjadi suatu nikmat yang besar kepadanya apabila ia diambil oleh Nabi SAW supaya bersamanya ketika membantu Abu Talib yang berada di dalam kesempitan hidup. Bila Abu Talib buat secara dia seorang yang susah hidup di Mekah, maka Nabi ambil Ali jadi anak angkat. Ali ni sepupu dan anak angkat Nabi SAW. Abah ambil Uqil. Abah ambil Uqil, Nabi ambil Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali duduk dengan Nabi, Aqil duduk dengan Abbas. Oleh kerana itulah bila Nabi bawa Islam, Sayyidina Ali masuk Islam. Aqil tak masuk Islam lagi, dia ikut Abbas. Abbas pak dara Nabi. Buat dia Nabi ni, dia pertahankan Nabi, lindungi Nabi, masuk Islam kemudian. Pada masa buka Mekah, barulah Abbas masuk Islam. Aqil masuk Islam sama dengan Abbas. Namun Abbas ni jaga Nabi, pertahankan Nabi, tak Islam lagi. Oleh kerana itu bila berlaku peristiwa Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah, jadi boleh jadi Aqil ni minta apa-apa Sayyidina Ali, Sayyidina Ali khalifah, Sayyidina Ali tak beri. Nak marah Sayyidina Ali tak beri, jadi khalifah tak beri, masuk dia Muawiyah. Lalu Muawiyah tanya dia, pasal apa masuk dia aku? Masuk dia aku perang dengan adik-beradik muka, masuk dia aku. Aqil kata sebab aku sama dengan mu masa perang Badar gitu. Masa perang Badar Muawiyah kafir lagi. Abbas kafir juga. Masa perang Badar, Abbas berperang di pihak musyrikin, Aqil pihak musyrikin. Sayyidina Ali pihak tu. Jadi dia gurau dengan Muawiyah. Sebab masa tu aku dengan mu juga masa perang Badar lawan Nabi. Kata Aqil. Itu kisah selingan saja. Peluangnya berada di rumah Rasulullah SAW, menjadi ia orang yang awal mendengar Islam itu dari Rasulullah SAW. Dia duduk di rumah Nabi, anak akak Nabi, maka dia menjadi orang yang pertama dengar Islam, lalu beriman kepadanya, beriman kepada Nabi. Terdapat di kalangan ahli ilmu yang menceritakan bahawa Ali radhiyallahu anhu keluar bersama Nabi untuk bersembahyang dengan bersembunyi dari kaumnya, sehingga Nabi keluar dengan Sayyidina Ali sembahyang jauh daripada orang di awalnya, supaya orang tak nampak. Orang tak nampak, untuk melindungi, kerana tak mahu berani mengejut, supaya orang Mekah tak kejut. Seterusnya Islam pula Zaid bin Harithah, seorang budak hamba yang dihadiahkan kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang dijadikan anak angkat oleh Nabi serta Khadijah menyerahkan kepadanya. Beruntunglah Zaid radhiyallahu anhu berada di rumah tempat turunnya cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi anak angkat manusia pilihan Tuhannya. Yang ketiga ialah Zaid bin Harithah. Zaid ni seorang hamba. Zaman dulu bila perang tawan, bila tawan jadi hamba. Budak-budak yang ditawan jadikan hamba dalam peperangan. Zaid ni menerima nasib tawanan perang sama Arab zaman jahiliah, maka dijadikan hamba yang dijual. Anak-beranak Khadijah hadiah ke Khadijah, Khadijah beri ke Nabi, Nabi merdekakan, dan Nabi jadi anak angkat. Duduk di rumah Nabi Zaid bin Harithah. Maka Zaid menjadi orang ketiga beriman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk Islam. Namanya lepas Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar yang keempat. Khadijah, Ali, Zaid, lepas tu bawa Abu Bakar. Abu Bakar ni di luar rumah. Mengapa Abu Bakar masuk Islam? Dia akan cerita. Namanya sebelum Islam ialah Atiq bin atau Abdul Ka'bah. Nama dia sebelum Islam Atiq, yakni yang dimerdekakan, atau Abdul Ka'bah, hamba berka'bah, nama kafir. Bukan Abdullah. Ka'bah ni bukan Tuhan, tapi nama Abdul Ka'bah. Kemudian Nabi menamakannya sebagai Abdullah. Bila dia masuk Islam, Nabi tukar nama Abdullah. Tukar nama. Nama Abdul Ka'bah ni nama tak betul. Nabi tukar nama Abdullah. Nabi bersabda, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama di sisi Allah yang Abdullah bin Abdurrahman, dan Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling Tuhan suka nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Maka Nabi tukar nama Abu Bakar kepada Abdullah. Abu Bakar ni gelaran dia Abu Bakar. Nama dia Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah. Nabi pilih nama yang baik, Abdullah. Cuma orang Melayu je, orang Terengganu pakai dolah-dolah gitu aja.
Beliau seorang yang berakhlak baik sebelum Islam, menjadi sahabat kepada Rasulullah SAW sebelum baginda diwahyukan menjadi rasul, sehingga Khadijah radhiyallahu anha bertanyakannya apabila ia tidak mengetahui ke manakah perginya Nabi SAW. Dia seorang yang sangat rapat dengan Nabi SAW di masa jahiliah, masa belum Islam. Betapa rapatnya sehingga kalau tak tahu Nabi pergi ke mana, Khadijah tanya Abu Bakar, Muhammad pergi ke mana, menunjukkan rapatnya dia dengan Nabi SAW. Abu Bakar menjadi lelaki pertama yang menganut Islam dari luar rumah Rasulullah SAW. Ramai di kalangan ulama menyatakan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk Islam sebelum dipelawa oleh baginda. Dia masuk Islam belum pada Nabi pelawa, jadi masuk Islam, terus masuk Islam. Macam mana cara? Kerana ia telah meramalkan kenabian baginda sejak dari awal lagi. Ia telah yakin setelah mendengar kata-kata Waraqah bin Naufal. Dia dengar Waraqah bin Naufal menceritakan bahawa Nabi lantik menjadi Rasul. Terus dia jumpa dan beriman. Tak ada Nabi ajak Abu Bakar. Pada suatu hari beliau mendapat berita kenabian Rasulullah SAW ketika ia berada di rumah Hakim bin Hazam. Dia dengar berita dari Hakim bin Hazam. Hakim bin Hazam ni dengar ceritanya, kata Muhammad dilantik jadi Rasul. Dia dengar cerita di mana hamba perempuannya telah menceritakan kepada bahawa Khadijah telah memberitahu bahawa Rasulullah SAW telah dipilih menjadi Rasul seperti Nabi Musa. Di mana orang puan sama orang puan cakap, pecah rahsia. Hakim bin Hazam, hamba Hakim bin Hazam cerita. Hakim bin Hazam pun cerita pada Abu Bakar, dia dapat berita Muhammad jadi Rasul macam Nabi Musa. Lalu Abu Bakar mendapati apa yang diramalkan selama ini menjadi kenyataan. Maka cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala menyinari hatinya. Lalu ia menemui Rasulullah SAW dan mendengar sendiri apa yang sebenar darinya, dan terus beriman dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Ibnu Ashaq telah meriwayatkan dia dalam As-Sirah bahawa Nabi telah bersabda. Nabi bersabda, "Ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat indahu kabwah wa nazarun wa taraddudun bukan taraddudun baik dia pandal, wa taraddudun illa ma kana min Abi Bakrin ma ukima anhu hina dzakartu." Disebut oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah rahimahullah dan kitab Khatamin Nabiyyin. Syekh Muhammad Zahrah sebut dalam kitab Khatamin Nabiyyin. Syekh Abu Zahrah ni ialah seorang ulama Mesir yang terkenal dengan pendirian yang teguh, yang tegas, yang kuat. Aku tidak mendakwahkan seseorang melainkan ada padanya kekeliruan, pandangan dan keraguan. Melainkan dia tidak ragu berfikir panjang dan menangguh apabila aku menyebut tentang Islam kepadanya. Orang lain bila aku cerita soal banyak. Abu Bakar ni aku cerita tu ikut lalu. Kisah ni disebut oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah dalam kitab dia Khatamun Nabiyyin. Syekh Abu Zahrah ni ialah seorang ulama Mesir yang meninggal dunia lebih kurang dalam barangkali dalam 20 tahun yang lalu. Ulama baru ni. Terkenal dengan sangat alim di Mesir. Seorang ulama yang alim, yang berpendirian yang tegas dengan masalah Islam, tak kira siapa dia. Pernah dijemput dalam satu muktamar di Libya zaman Qaddafi, dalam Qaddafi, muktamar Islam di Libya dalam Qaddafi menyampaikan ucapan yang menasihat ulama-ulama supaya ikut apa yang dia nak. Lalu Syekh Abu Zahrah bangun dalam majlis itu mengatakan, tujuan aku mari sini bukan nak dengar mu,
bukan nak dengar mu. Sepatutnya mu kena dengar daripada aku, daripada ulama-ulama, bukan aku nak dengar mu, kata Abu Zahra. Kalau mari nak suruh aku dengar mu, maka aku tak mau hadir, terus keluar daripada majlis dan panggil taksi balik. Panggil taksi, orang nak atur dengan kereta rasmi tak boleh. Panggil taksi. Ini Abu Zahra. Dia banyak meninggalkan kitab-kitab. Jiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu amat mudah dimasuki cahaya iman kerana beberapa perkara yang dinamakan irhas, perkara yang menyalahi adat yang berlaku pada Nabi sebelum daripada menjadi Nabi telah dilihat oleh Abu Bakar. Di mana Abu Bakar ketika berkawan dengan Nabi, dia tengok dah benda-benda luar biasa berlaku pada Nabi, benda yang pelik. Nabi seorang yang baik, tak minum arak, tak buat maksiat, tak apa, itu satu. Yang keduanya, benda yang luar biasa daripada akal manusia. Dan perkara yang didengar dari Waraqah bin Naufal, di samping selalu mendampingi Nabi SAW sebagai sahabat yang setia, di mana segala sifat dan akhlaknya yang mulia amat dirasai oleh Abu Bakar. Yang penting dari segala-galanya ialah hatinya yang bersih, menjadi bekas yang sentiasa menadah dan mengharapkan petunjuk. Yang penting ialah hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas kerana Allah Ta'ala nak cari kebaikan, Tuhan beri hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh perjalanan kami tunjukkan hidayah kan kepada jalan-jalan kami, Tuhan kata. Kalau orang tu cerdik macam mana pun, hati tak bersih, hati tak molek, tak dapat hidayah. Contohnya Iblis. Iblis tu bukan main kuatnya ibadat, tunjuk ke malaikat. Malaikat kata juruhnya Datuk Iblis ni, payah nak carilah. Dalam hati dia ada takabur, ada sombong, rasa diri lebih pada orang, tak ikhlas dengan Allah Ta'ala. Walaupun Iblis tengok peristiwa kejadian Adam yang menakjubkan ditunjuk oleh Allah Ta'ala, Iblis tak beriman, tak beriman kepada Allah, tak dapat hidayah, tak layak. Begitulah kalangan orientalis. Orientalis ni ialah mereka yang mengaji Islam di kalangan orang bukan Islam. Di sana ada orang bukan Islam yang ditugaskan oleh kerajaan mereka, puak-puak mereka untuk mengaji Islam, untuk lawan Islam. Mengaji Islam untuk lawan Islam, bukan nak ikut Islam. Ada antara mereka yang mengaji ikhlas, nak cari kebenaran masuk Islam. Ada yang mengaji hafal Quran dia hafalnya, boleh menguasai bahasa Arab, tak masuk Islam, tak dapat hidayah. Ini dia. Maka Abu Bakar termasuk kalangan orang yang dapat hidayah kerana ikhlas. Disebut dalam kitab Ar-Rawdul Unuf, di antara punca berimannya Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah taufik Allah Subhanahu wa taala, yang dikurniakan tandanya melalui mimpi yang baik, di mana ia bermimpikan turunnya bulan di Mekah, lalu cahayanya tersebar di seluruh bangunan rumah dan lorong-lorong. Kemudian cahaya itu berkumpul di biliknya. Mimpi itu diceritakan kepada ahli kitab untuk mengetahui takbirnya. Orang yang ditanya mentakbirkan tentang kelahiran Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu, dan dia menjadi orang yang paling bahagia kerana menjadi pengikut Rasulullah SAW. Pengikut Rasulullah SAW. Abu Bakar mimpi Ar-Rasul itu. Mimpi bulan juga mimpinya. Tengok bulan. Bulan turun di Mekah. Cahaya je menerangi seluruh. Tiba-tiba cahaya masuk di rumah dia. Disebut dalam hadis, orang yang tak Nabi, orang yang bukan Nabi, Tuhan beri mimpi. Mimpi satu juzuk daripada satu riwayat kata 40 juzuk, satu riwayat kata 60, riwayat kata 70. Satu juzuk daripada wahyu mimpi ini diberi oleh Allah pada siapa yang dikehendaki, dipilihnya untuk mendapat hidayah melalui mimpi. Maka Abu Bakar termasuk mereka ini.
Abu Bakar terkenal seorang yang alim dalam takbir mimpi. Mimpi ni payah nak takbir. Kadang-kadang takbir tak kena. Nabi Yusuf Tuhan beri boleh takbir. Nabi Yaqub boleh takbir mimpi ni. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, pandai takbir mimpi. Terkenal Muhammad bin Sirin, seorang alim dalam ilmu takbir mimpi. Abu Bakar juga alim dalam takbir mimpi. Walaupun demikian, Abu Bakar tanya ahli kitab. Tanya ulama-ulama ahli kitab. Ahli kitab ni Yahudi ataupun Kristian, tentang dia bermimpi. Lalu ulama ahli kitab beritahu sudah tiba kelahiran Nabi akhir zaman. Maka Abu Bakar menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Bila dapat berita Nabi sudah dilantik menjadi Rasul, terus dia pergi masuk Islam. Jadi banyak cerita-ceritanya mengaku Abu Bakar dengan mudah masuk Islam. Wallahu a'lam.